Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri interim kita, yaitu Ismail Sabri Yaakob, berkenaan dengan isu buku Tommy Thomas yang mana dia mendakwa bahawa PH diam tanda bersalah. Itu kata beliau. Jadi dalam isu ini saya melihat bahawa Perdana Menteri interim kita ini tidak patut mengatakan bahawa PH terdiam kerana bersalah. Kerana kita tahu sekarang ni orang sibuk dengan pilihan raya. Itu yang pertama. Yang kedua, buku Tommy Thomas ini tidak penting pun kepada rakyat. Kalau Perdana Menteri interim kita ni dia sibuk dengan buku Tommy Thomas yang tidak menguntungkan apa-apa pun kepada rakyat, kerana buku itu tidak menunjukkan bahawa ada rasuah di situ, ada penyelewengan di situ, kehilangan duit berbilion-bilion. Itu pada saya lebih baik kita menyiasat pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang telah pun didakwa, yang mana kehilangan duit rakyat. Ini membabitkan kepentingan rakyat, ekonomi negara ni bagaimana. Jadi kalau kita sibuk dengan isu Tommy Thomas punya buku ni, pada saya itu isu kecil. Tidak perlu diperbesarkan, tidak menguntungkan Pakatan Harapan pun. Bukan kerana buku itu PH bersalah atau tidak, tapi isunya adalah tidak berguna kepada rakyat. Jadi isu yang berguna kepada rakyat, contohnya kapal selam yang dibeli tidak boleh menyelam. Itu umpamanya. Yang kita tahu kapal LCS, duit hilang 6 bilion. Yang mana kapal satu pun tak siap. Itu patut disiasat. Yang mana juga kita tahu kes 1MDB, peguam negara yang waktu Najib berkuasa kenapa tak didakwa. Itu patutnya didahulukan. Ini isu buku Tommy Thomas yang nak dibicarakan kepada rakyat, ini tidak menguntungkan rakyat. Bukan dana rakyat habis pun dengan Tommy Thomas. Tommy Thomas tidak mencuri duit rakyat. Yang mencuri duit rakyat adalah pimpinan UMNO Barisan Nasional. Itu jelas. Termasuk presidennya. Jadi kita hari ini, kalau Perdana Menteri interim kita ni, hari ini dia rasa bahawa kuasa ada di tangan beliau. Kita tunggu lepas pilihan raya ni, kalau mereka boleh menang, dia pun belum pasti jadi Perdana Menteri. Begitu juga kalau pula Pakatan Harapan pemerintah, kita lihat mereka akan terdiam berkenaan dengan isu buku ini. Walaon mereka dulu yang begitu hebat, apabila PH menang semua telur dah tak ada, kecut. Hari ini bersuara sedikit, dan mereka nak bersuara lagi time nak menang. Tak payahlah. Saya lihat UMNO Barisan Nasional tak ada peluang nak menang. Itu yang Rafizi kata. Kalau UMNO Barisan Nasional boleh dapat 65 kursi, itu dah bagus. Campur dengan MCA, MIC, kemungkinan ada pula dalam lingkungan 70 saja. Itu je boleh pergi. Jadi, apa yang terjadi, lebih baik Perdana Menteri interim kita ni fokus saja kepada isu rakyat. Tidak perlu nak sibuk dengan buku Tommy Thomas. Tidak menguntungkan rakyat. Siapa yang nak dengar? Saya pun tak nak dengar kerana buku ini tak melibatkan penyelewengan, tak melibatkan dana rakyat, hanya buku. Ini pandangan Tan Sri Tommy Thomas. Jika rasa tidak betul, saman. Jangan gunakan kuasa ni, kuasa tu nak menyiasat buku je. Panggil saya baca, saya pun boleh. Orang lain baca pun boleh, ada jual lagi. Jadi tidak perlulah. Pada saya, kita rakyat harus lihat. Inilah cara pemimpin-pemimpin UMNO bermain propaganda yang mana tidak menguntungkan rakyat diperbesar-besarkan. Mereka gunakan media-media massa ni untuk kepentingan mereka. Tetapi kita rakyat akan terasa bahawa perkara ini seolah-olah bagus dijadikan isu, seolah-olah ini adalah satu yang merugikan negara. Padahal yang merugikan negara ini berpuluh tahun UMNO Barisan Nasional. Silap-silap Perdana Menteri kita sendiri pun kita tak tahu isunya. Beliau sendiri yang baru-baru ini kecoh, pakai baju berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu harganya. Itu juga boleh isu, tapi rakyat tidak melihat, tidak menyerang kepada pribadi. Rakyat lihat bahawa sebagai Perdana Menteri masih lagi hormat. Tetapi kalau dia dah jatuh besok, tunggulah. Jadi Perdana Menteri interim tak payahlah. Nasib baiklah ada peluang jadi Perdana Menteri itu. Jadi gunakan sebaik-baiknya agar disukai rakyat. Kalau sibuk dengan buku Tommy Thomas, yang mana dia sendiri pun dah dedahkan, dia sendiri telah pun katakan bahawa beliau suruh siasatan dicepatkan agar dibongkarkan cepat, boleh dijadikan isu. Ini adalah satu perkara yang pada saya berulang-ulang Perdana Menteri kita ini lakukan. Inilah sikap pimpinan UMNO, yang mana ada kata tidak berdendam, tetapi
Perkara isu yang kecil diperbesarkan. Jadi apa manfaatnya kepada kita rakyat? Tak ada. Manfaatnya kepada untuk cyber trooper mereka, untuk mereka nak jadi propaganda, bukan menguntungkan rakyat. Kita sekarang nih, masalah kewangan negara, masalah ekonomi negara, masalah yang melanda negara nih, yang mana mereka buat pilihan raya pada musim tenggujuh, yang mana juga kita tahu Perdana Menteri interim kita ini seolah-olah macam kena remote. Orang ni cakap, pemimpin UMNO cakap macam ni dia kena ikut. Inilah hakikatnya. Jadi dia tidak perlu nak menyerang Pakatan Harapan, tidak nak menjawab isu itu. Cukup saya sebagai rakyat biasa jawab perkara ini bahawa perkara itu tidak menguntungkan. Panggillah rakyat dengar pun rakyat tak nak dengar. Sebab tidak menguntungkan. Buku Tommy Thomas hanya pada saya pandangan yang tidak ada apa-apa menyusahkan rakyat. Dia tidak ada apa-apa pun. Tidak membuatkan rakyat itu kehilangan duit, tidak menyebabkan rakyat akan bayar GST. Jika UMNO Barisan Nasional menang, kita kena bayar GST sebab kita dah pasti dah. Dan janji-janji Barisan Nasional belum pasti lagi. Perdana Menteri sendiri pun membohong kepada rakyat Malaysia. Kenapa saya kata macam tu? Kenapa kamu buat pembentangan bajet yang tak lulus? Kalau dah tahu tak lulus, jangan buat susah-susah. Duduk bentangkan di parlimen, lepas tu tak ada perbahasan. Jadi apa? Itu juga satu pembohongan besar kepada rakyat. Lepas itu jual kepada rakyat bahawa mereka dah bentangkan bajet, kalau menang kami boleh tunaikan semua ni. Kalau menang. Lepas itu pula yang beria-ria dia kononnya seolah-olah PH, pembangkang-pembangkang yang ada tak boleh nak bentangkan bajet. Bagaimana pembangkang nak bentangkan bajet? Dan tentu kerajaan bentangkan bajet. Jadi dia kata mereka ada bajet, yang lain ada manifesto. Memanglah manifesto itu juga lah boleh dimasukkan ke dalam bajet. Kerana kita tak boleh bentangkan bajet. Tengok ni putar alam dia. Jadi saya lihat Perdana Menteri interim kita ni dah merapu. Mungkin dia rasa bahawa lepas ni peluang untuk kemenangan mereka tak ada. Yang kedua, dia juga akan dipersalahkan kerana beliau sebagai Perdana Menteri interim bersama dengan Presiden UMNO gagal membawa UMNO Barisan Nasional untuk memenangi banyak kerusi. Jadi saya rasa mungkin inilah riwayatnya politik Perdana Menteri interim kita. Lepas ni bolehlah bersara daripada politik kerana tidak ada value-nya dia cakap. Tidak ada menguntung ke rakyat. Mainkan isu yang remeh-temeh. Sebagai seorang Perdana Menteri pada saya, dia patut menceritakan tentang membangunkan rakyat ni. Membangunkan sekolah-sekolah pendalaman tu. Dia mana tahu apa yang berlaku dekat Sarawak. Jalan-jalan yang ada di Sarawak. Memang saya salahkan juga kerajaan negeri Sarawak gagal. Tetapi kerajaan pusat harus juga memberi peruntukan. Harus juga mengawal apa yang berlaku. Supaya tidak teruk permasalahan ini. Berpuluh-puluh tahun UMNO Barisan Nasional yang konon-konon yang memperjuangkan kaum Bumi Putra, tai kucing, pergi tengok dekat Sarawak tu. Solar yang ditipu oleh Rosmah, bagaimana keadaannya? Masih pakai generator hari ini. Jadi jangan pembohong saya kerja, cakap berbelit-belit, asyik nak sibuk dengan buku Tommy Thomas. Bukan tentang duit buku Tommy Thomas ni. So itu pencerahan saya, sekian, terima kasih.